Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofi Zahja Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Dhaka bagi keberangkatan negara selama 2 hari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Dhaka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berangkat ke Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh bagi keberangkatan negara selama 2 hari pada 15 hingga 16 Oktober 2022. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Dekadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ksatria, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berangkat tiba di Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Hazrat Shah Jalal Dhaka bagi mengalulukan dan menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh, Tuan Yang Terutama Mr. Tipu Munsi, MP Commerce Minister Republik Rakyat Bangladesh selaku Menteri Pengiring, dan Puan Yang Terutama Nahinda Rahman Sumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pehin Datuk Perkemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Haji Haris bin Haji Osman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat Bangladesh. Sebanyak 21 das tembakan meriam dilepaskan bagi menyambut keberangkatan tiba baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Rakyat Bangladesh ke Dais Khas bagi majlis sambutan rasmi yang dimulakan dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung oleh Guard Commander bagi memeriksa barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Bangladesh,
Semasa majlis ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia disumbah kenalkan kepada Menteri-Menteri Kabinet Republik Rakyat Bangladesh, diikuti dengan ahli-ahli rombongan delegasi negara Brunei Darussalam, juga diperkenalkan kepada Presiden Muhammad Abdul Hamid. Keberangkatan negara ini adalah atas jemputan-jemputan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh, dan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Ini adalah keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang pertama ke negara berkenaan. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh dijalin pada 5 Mei 1984. Kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang utama termasuk pertahanan, pendidikan, kesihatan, perdagangan dan tenaga. Status harian normal baharu COVID-19. 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 320 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Tabung Kemanusiaan Banjir Pakistan 2022 ditubuhkan selama 3 bulan bagi memberi peluang kepada orang ramai menyumbangkan derma berbentuk kewangan dan pelbagai pihak menganjurkan aktiviti-aktiviti amal dan berkebajikan bagi kutipan derma. Kutipan derma dibuka mulai 15 Oktober 2022 hingga 12 Januari 2023. Berucap pada mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Banjir Pakistan 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku penasihat bersama Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Banjir Pakistan 2022, mengungsikan sejak bulan Ogos Pakistan telah dilanda kejadian banjir paling teruk, menjejaskan lebih 33 juta orang. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Adalah memberi peluang kepada para penderma untuk menyumbangkan derma berbentuk kawangan secara langsung dan bagi membolehkan pelbagai pihak untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti amal dan berkebajikan bagi tujuan kutipan derma. Majlis diselajurkan dengan pelancaran SMS Brunei Prihatin bagi Tabung Kemanusiaan Banjir Pakistan 2022 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku penasihat bersama. Salah satu kaedah kutipan derma ialah melalui kerjasama data stream teknologi di ST Sendirian Berhad, Progresif Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Lebih 800 daripada kira-kira 23,000 orang yang hidup dengan masalah penglihatan di negara ini diklasifikasikan sebagai buta. Ia adalah menurut statistik terkini pada tahun 2020 daripada Agensi Antarabangsa bagi Pencegahan Buta Penglihatan IAB. Justru amatlah mustahak bagi negara ini untuk mengambil pendekatan whole of nation dalam isu penglihatan dan memastikan kesihatan mata termasuk dalam rancangan serta dasar pembangunan yang relevan. Menteri Kesihatan mengungsikan antara punca utama masalah penglihatan di negara ini adalah katarak, refractive error dan diabetic retinopathy. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan, perkara tersebut semasa majlis pelancaran sempena Hari Penglihatan Sedunia 2022 dan Minggu Penjagaan Mata Asia Pasifik ke-12 pagi tadi. Sejak 2 tahun yang lalu,
Kementerian Kesihatan dan Jabatan Oftalmologi telah mula meneroka dan membuat penyelidikan terhadap potensi sistem kecerdasan buatan pembelajaran mendalam klinikal atau Clinical Deep Learning AI System. Kajian pengesahan klinikal yang telah dikendalikan baru-baru ini telah menyimpulkan bahawa penggunaan perisian kecerdasan buatan atau AI software menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan dalam pengesanan awal referable diabetic retinopathy di kalangan populasi pesakit di negara ini. Hari Penglihatan Sedunia merupakan hari kesedaran antarabangsa yang disambut setiap tahun untuk memberi kekanan berkongsi maklumat tentang pentingnya penjagaan mata. Tema Hari Penglihatan Sedunia pada tahun ini, sayangi dan hargailah mata anda. Juga hadir Tuan Yang Terutama Abel Gutierrez, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste ke negara Brunei Darussalam. Tiga bidang utama menjadi fokus dalam pelan tindakan transformasi digital Kementerian Pendidikan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Majlis-majlis keagamaan bersempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus diadakan di negara ini oleh pelbagai pihak. Petang tadi, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakannya di kementerian berkenaan. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pengisian majlis ceramah khas bertajuk Rasulullah Pemilik Akhlak yang Teragung, yang antara lain menyebut Rasulullah tidak pernah mengeluh dalam menghadapi ujian, sabar dalam menyampaikan dakwah dan kalimah Allah. Diikat kakinya, badannya, tangannya diikat. Juga mengadakan majlis serupa Kementerian Pembangunan yang dikelolakan bersama Jabatan Perkhidmatan Teknikal dan Jabatan Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal, Jabatan Kerja Raya. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Berselawat dan Amalkan Sunnah Meraih Syafaat. Sekali kena ucapkan selawat. Selawat macam-macam. Selawat takbir. Sementara itu, semalam diadakan satu forum khas di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei di Brakas. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Forum berupa sesi soal jawab mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibincangkan bersama Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan selaku panel undangan. Ke arah menghasilkan sistem pendidikan yang lebih berdaya tahan, Pelan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan memfokuskan kepada tiga bidang utama iaitu teknologi pendidikan, teknologi pengurusan serta dasar dan infrastruktur yang memudah cara. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Menteri Pendidikan semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN yang diadakan di Hanoi, Vietnam. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh juga menjelaskan pelan tersebut antara lain bertujuan memastikan agar pembelajaran digital akan berterusan sebagai norma baharu di dalam sistem pendidikan. Mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN ke-12, Mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN +3 ke-6 dan Mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan East Asia Summit ke-6 dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Latihan Vietnam dengan membawa tema Joint Efforts to Reimagine Learning and Building Resilience of Education Systems in ASEAN and Beyond in the New Context. Selain itu, mesyuarat-mesyuarat tersebut juga menyokong deklarasi transformasi digital sistem pendidikan di ASEAN untuk dihadapkan ke sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 bagi pengesahan.
Kelab PIK, Kelab Keluarga Diperbaharui yang dihasrat dapat membantu memberikan kegembiraan kepada keluarga dibuka secara rasmi petang tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Darussalam Assets. Kelab berkenaan menyediakan pelbagai kemudahan seperti gym, kelab renang dan taman permainan kanak-kanak. Sebelumnya, kelab berkenaan dikenali sebagai kelab rekreasi di Raja Brunei. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Mukim Kilanas pagi tadi mengadakan pertandingan bacaan Al-Quran beserta tadabbur bagi Muslimah Masjid seluruh negara peringkat akhir bersempena Maulidur Rasul. Hadir Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Isteri Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pertandingan antara lain memberi pendedahan kepada para Muslimah agar berkeyakinan tampil di khalayak ramai dalam menyampaikan bacaan Al-Quran dan mentadabur bacaan. Pertandingan berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Mukim Kilanas. Lebih 400 kg sampah dikumpulkan semasa kempen kebersihan sungai yang dianjurkan bersama oleh Green Brunei dan Mitsubishi Corporation. Diadakan di Kampung Sungai Siamas, kempen merupakan salah satu projek pendidikan alam sekitar yang disokong oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Antara yang menyertainya Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku Wakil Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam. Kempen disertai oleh para sukarelawan dari Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Sekolah Rendah Sungai Siamas, Sekretariat Perubahan Iklim Brunei, Kedutaan Jepun di negara ini dan penduduk kampung. Kempen antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran tentang sungai yang bersih untuk masa depan yang lestari. Taklimat Kaji Selidik Status Kesihatan dan Pemakanan Kebangsaan kali ketiga diadakan hari ini di daerah Temburong. Taklimat diadakan di Jabatan Daerah Temburong. Taklimat disampaikan oleh Dr. Zalina binti Haji Ahmad, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan. Kaji selidik akan diadakan dalam dua fasa. Fasa pertama akan memfokus kepada faktor-faktor risiko umum di kalangan orang dewasa yang berumur di antara 18 hingga 69 tahun. Sementara itu, fasa kedua pula akan menyasarkan isu-isu berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak dan wanita mengandung. Petani di Brunei ini sadar tak sadar bahawa banyak musuh-musuh yang banyak mengakibatkan korban nyawa seperti kematian-kematian yang diakibatkan oleh daripada permakanan ini yang tidak terkawal. Umpamanya pembunuh utama kanser, tinggi darah, stroke dan sebagainya dan juga kencing manis. Apa yang kami dapati daripada taklimat ini, kami mengetahui bahawa di negara Brunei Darussalam mempunyai status pemakanan dan kesihatan dalam tahap yang baik juga, apa saya boleh katakan, dan kaji sidik ini akan memberi manfaat kepada rakyat-rakyat Brunei. Konvensyen Pemimpin Muda Brunei BYLC 2022, Anjuran Perspektif Insan Academy akan diadakan buat kali keempat pada 10 dan 11 Disember di Universiti Teknologi Brunei UTB. Konvensyen merupakan sebuah platform yang menyatukan para belia dengan agensi-agensi berkepentingan bagi menyampaikan maklumat yang tepat serta terkini mengenai wawasan Brunei 2035.
Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media BYLC pagi tadi di Dewan Teater UTB. Wong Iswandi bin Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Perspektif Insan Academy berkata, BYLC dibukakan kepada para belia berusia antara 15 hingga 35 tahun dan pemimpin belia tidak melebihi 45 tahun. Pendaftaran boleh dibuat sehingga 30 November 2022. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bylconvention.com atau ikuti Instagram, Twitter, Facebook @bylconvention. Unit Sukatan dan Timbangan Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaksanakan operasi penguatkuasaan ke atas gedung-gedung perniagaan di Gadong. Ia bertujuan memastikan sebarang aktiviti perdagangan oleh pihak penjual selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Semasa operasi, beberapa produk barangan yang dijual telah gagal mematuhi akta dan peraturan sukat dan timbang. Para peniaga dan pengguna alat sukat dan timbang dikehendaki untuk sentiasa mematuhi peraturan-peraturan penelitian alat-alat sukatan dan timbangan 1994 di bawah Seksyen 3-2. Kegagalan mematuhi peraturan boleh dikenakan denda RM1,000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Manakala timbangan, sukatan atau alat untuk menimbang dirampas. Sebarang pertanyaan lanjut, email kepada sdt@mofe.gov.pn. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi hari ini mengeluarkan keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBC 3001 hingga BBC 6000. Keputusan tersebut dikeluarkan melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn atau www.nomborku.gov.bn. Sebagai itu, semua penenda yang mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya akan menerima keputusan tersebut melalui email yang didaftarkan ke jabatan berkenaan. Sebarang pertanyaan, hubungi talian WhatsApp 7181 atau email kepada info_ltd@jpd.gov.bn.